Berita Sumber hari ini membawa penonton isu-isu menarik dari sidang perbahasan Dewan Rakyat. Sidang media pada 21 September mendapat perhatian apabila Ahli Parlimen Gua Musang, Tengku Razali Hamzah kembali mempersoal status pengharaman UMNO pada 1988. Kes UMNO asal yang diharamkan dalam tahun 1988 dalam satu perbicaraan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Dan semenjak ia diharamkan, badan itu telah dibatal pendaftarannya. Sebelum itu, di Dewan, Ahli Parlimen Kota Kinabalu Chang Fun Hin membangkitkan isu kelemahan sistem kecemasan negara dan menggesa kerajaan mengkaji isu tersebut. Dilaporkan bahawa pihak pembat tersasar tempat kejadian dan lewat sampai sehingga mengorbankan 4 sekeluarga dan juga kerosakan rumah jiran. Saya ingin memohon kerajaan menyatakan bukti-bukti terperinci bagi keempat-empat panggilan kecemasan MBRS MERS 999 bagi kejadian tersebut dan adakah keempat-empat panggilan tersebut pun salah berikan alamat. Yang lebih penting ialah penambahbaikan SOP MBRS 999. Kita beralih kepada sidang Dewan Rakyat hari ini. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Rosol Wahid menyatakan tentang kerjasama kerajaan dengan pihak berkuasa yang telah berjaya membuat rampasan bernilai lebih 11 juta dalam isu kartel daging. Setakat Ogos 2021, kita telah mengendalikan sebanyak 224 kes dan nilai rampasannya bernilai 11.61640 juta ringgit. Daripada isu kartel daging, kita beralih kepada hospital COVID-19. Menurut Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin, beberapa hospital akan kekal dijadikan sebagai hospital COVID-19 secara penuh atau hybrid untuk menampung rawatan kes terkini. Buat masa ini, kita masih akan kekalkan hospital penuh COVID, terutamanya di peringkat negeri-negeri, sehingga penularan pandemik ini dapat kita tangani dengan lebih baik lagi. Dan perancangan itu saya tak boleh sebut berapa lama sebab kita harap bahawa dengan penurunan kes-kes kemasukan ke hospital, lebih banyak lagi hospital-hospital hybrid yang mana sebahagian daripada wardnya diambil alih untuk menguruskan rawatan COVID-19. Ahli Parlimen Permatan Pauh Nurul Izzah Anwar memohon agar kerajaan memberi usaha yang lebih jitu untuk membantu rakyat ketika beliau meminta jawapan untuk isu peningkatan gaji minima daripada Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Awang Salahuddin Hashim. Sehubungan itu, adakah Yang Berhormat Timbalan Menteri akan mempercepatkan proses ini kerana saya fikir tidak ada mana-mana ahli parlimen dalam Dewan yang akan menolak usaha untuk mempertingkatkan kebajikan, dan saya rujuk Luxembourg tu bukan apa. Kalau kita nak menuju ke penanda aras yang terbaik, sebaiknya kita lihatlah mungkin pengenalan gaji, sara hidup yang memadai untuk pekerja. Ketika menjawab persoalan isu tersebut, keadaan menjadi tegang. Yang Berhormat, saya hairan. Yang Berhormat kata telah berjumpa mereka 2 kali. Saya baru jumpa mereka minggu dulu. Mereka katakan tidak ada perjumpaan NL, National Labour Advisory Council langsung. Jadi siapa yang cakap benar atau tidak benar? You kena, dan dalam hal you ni, kena tanya. No, you kena tanya MTC. Sekejap. Saya tanya dia. Saya jawab. Hold on, young man. Hold on. Number 2, perlu ingat, bila Yang Berhormat jawab, katakan, kalau ada meeting bulan-bulan tidak berhasil. Not true. Semasa kita merajui kerajaan, tiap-tiap bulan ada, supaya there's check and balance, memberi suara kepada MPUC, memberi suara kepada pekerja, memberi suara kepada majikan. Ini perlu dikaitkan. Jangan kerana kita malas dan sebagainya, tidak mengadakan mesyuarat. Terima kasih. Kalau you buat tiap bulan dengan MTUC, tak adalah masalah. Kami sekarang tak ada masalah sebab kita masih lagi menghadapi pandemik COVID-19. Banyak benda kita online. Okey? So kalau you dah bertemu dengan MTC tiap-tiap bulan,
Saya ingat tak ada masalah. Kami teruskan apa yang you telah selesaikan masa you jadi Menteri Kementerian Semua Manusia. Jadi sekarang kita sedang continue masalah. Mana tak ada selesai. Sekarang tu ada masalah sebab pendang ada. Jadi ini masa saya nak bertengkar dengan saya di luar pun boleh. No problem. Ini jap. Begitulah apabila ahli parlimen berbeza pendapat satu sama lain. Lain pula dengan Kasturi Pato dari Batu Kawan. Beliau membawa isu untuk menyah jenayahkan kes cubaan bunuh diri. Soalan saya berkaitan dengan moratorium untuk pendakwaan atas kes-kes cubaan untuk membunuh diri. Andai kata ada seorang anggota polis yang telah cuba untuk membunuh diri dan beliau tidak meninggal dunia, maka adakah pendakwaan akan diteruskan? Sebab mengikut jawapan yang saya terima daripada kerajaan, sebanyak 900 lebih orang yang telah didakwa dalam tempoh masa 3 tahun ini. Mereka ini perlukan rawatan, bukan hukuman. Maka saya ingin satu penjelasan dan jaminan kita tidak perlu masa lagi untuk mengkaji. Dah banyak tahun pejabat peguam negara mengkaji keperluan untuk dengan izin decriminalize suicide. The time has come to actually do it. Dia adalah low hanging fruit. Maka saya ingin satu jawapan daripada Timbalan Menteri to give your commitment here yang ini akan menjadi agenda atas meja mesyuarat kabinet untuk pastikan bahawa insiden ataupun tindakan membunuh diri akan dinyah jenayahkan. COVID-19 terus menjadi perbahasan utama ahli parlimen. Kubang Pasu Datuk Wira Amiruddin Hamzah mencadangkan kerajaan meningkatkan bantuan khas COVID-19 untuk melestarikan rakyat sekaligus merancakkan ekonomi negara. Saya nak cadangkan bahawa BKC ni, bantuan khas COVID ini, kita tingkatkan lagi. 100% pun tak apa. Sebab mereka ini, kelompok B40, M40 yang terkesan ini, Datuk Yang di-Pertua, marginal propensity to consume mereka ni adalah tinggi. Bagi je 1,000 dia belanja balik. Masuk balik dalam ekonomi, which is good for us. Jadi saya nak cadangkan 300 bilion ni takut nanti sampai bulan 12, kita masih ada sekian-sekian banyak lagi wang yang tidak dibelanjakan. Pastikan anda bersama Sumber Kini untuk isu-isu menarik di Parlimen. Sumber Kini, sumber informasi anda.